berendam di dalam sungai semasa menyamar. Sudah lumrah bagi seorang anggota Komando WET 69 Polis Diraja Malaysia PDRM untuk mempertaruh nyawa demi keselamatan negara dan bangsa. Malah semangat itu sentiasa tersemat pada sanubari setiap anggota PDRM. Begitulah yang dilakukan Datuk Halim Ishak yang juga pengurusi MCCF pada ketika ini, apabila dia sanggup berendam selama 12 jam di dalam sungai berhampiran kem musuh bersama kayu hanyut bagi mengintip gerak-geri pengganas yang diketuai Rizal Ali dalam operasi Rainbow 2 pada tahun 1994 di Sandakan, Sabah. Menceritakan semula penglibatannya dalam operasi tersebut, beliau berkata operasi selama 47 hari ketika itu diketuai Assistant Superintendent Muhammad Nur Razak yang menerima pingat gagah berani PGB, ekoran kejayaan dalam membenteras dan menangkap Rizal yang menjalankan kegiatan penyeludupan rokok selain kesalahan membunuh seorang anggota polis Marine berpangkat sarjan. Ujarnya operasi kedua itu dilakukan selepas pasukan gerakan khas gagal menangkap suspek ketika operasi pertama dilakukan. Sepanjang tempoh operasi kedua dijalankan, saya bersama beberapa anggota lain belajar dialek masyarakat Sabah selain bermain bola tampar supaya penyamaran berjaya. Pada masa itu, saya dikenali sebagai Roma Irama oleh penduduk di sana. Selepas beberapa minggu misi kami bocor dan diketahui Rizal, kami bersiap untuk pulang dan membawa semua pakaian termasuk senjata serta peralatan untuk menaiki pesawat pulang ke Kuala Lumpur. Menurut anggota Batalion 21 Pasukan Brigad Utara ini, semasa berada di lapangan terbang, pihaknya menerima arahan boleh balik tetapi perlu selesaikan misi, menyebabkan semua anggota pasukan merancang taktik baru serta membuat solat hajat bagi menjayakan misi itu sekali lagi. Berbekalkan semangat dan keazaman untuk membenteras jenayah, akhirnya ketua pengganas itu berjaya ditahan bersama 78 pengikut, termasuk wanita dan kanak-kanak dalam tempoh 4 minit. Malah kem yang mempunyai kira-kira 13 buah rumah juga berjaya dimusnahkan pada 21 Julai 1994. Halim memberitahu sepanjang 10 hari menjayakan misi tersebut, beliau bersama beberapa anggota pasukan dengan dibantu cawangan khas Kota Kinabalu, Sabah hanya mengisi perut dengan coklat, buah dan susu. Pernah menyusuri 3 era kegemilangan musuh dan pengganas, bermula pengakhiran zaman komunis pada 1989. Bekas anggota 69 Komando itu memberitahu operasi Rainbow 2 adalah misi terakhir yang disertainya sebelum meletakkan jawatan pada tahun 1996, selepas kira-kira 10 tahun berkhidmat bersama pasukan khas berkenaan. Menurut Halim, pengetahuan tentang selok-belok hutan diperoleh ketika menyertai rekrut selama 6 bulan di Sekolah Latihan Asas Polis Hutan SLPPH sebelum diserapkan ke pasukan risikan khas Batalion 21. Jelasnya sepanjang tempoh latihan khas tersebut, dia antara 19 anggota dari seluruh Malaysia yang layak menyertai Skuadron 69 selepas pemilihan dilakukan ke atas 168 anggota. Operasi pertama yang disertainya adalah menjejak pengganas komunis Ah Suu Kyi yang mahu melintasi sempadan Malaysia-Thailand. Tetapi pada Disember 1998, dia berjaya melepasi sempadan. Pada masa itu, tugasan saya lebih kepada CTT, memantau pergerakan kumpulan pengganas komunis, katanya, yang menyertai ratusan misi, gerakan dan operasi benteras musuh di dalam hutan. Cabaran-cabaran yang dilalui dalam beberapa misi mendorong dirinya mengikuti kursus Cuba dengan perbelanjaan sendiri sehingga berjaya menubuhkan unit selam tempur WET 69 pada 1992 bersama Inspektor Raphael Terry, Sarjan Major Muhammad Taha dan Kopral Roger Lisa. Walaupun hanya 10 tahun berkesempatan menabur bakti dalam Polis Diraja Malaysia PDRM, namun jasa dan pengorbanan Halim Ishak yang merupakan seorang anggota 69 Komando atau WET 69 tidak dapat dinafikan, malah memberi kesan besar sehingga ke hari ini. Anak kelahiran Bukit Rambai, Melaka itu memberitahu beliau dan 3 lagi rakan memikirkan penubuhan skuad tersebut kerana setiap anggota WET 69 mempunyai kemahiran dan peranan tertentu yang boleh diguna pakai dalam operasi penting maupun operasi harian. Semua sedia maklum anggota WET 69 mahir dalam pelbagai bidang
termasuk mengesan dan mengenal pasti bahan letupan. Ketika itu, kita telah ada skuad terjun iaitu skuad yang mahir di udara, namun masih belum ada skuad yang boleh menjalankan operasi di air. Dari situ timbul idea untuk kami wujudkan skuad scuba yang boleh memainkan peranan dalam operasi yang melibatkan air. Menurut beliau, mereka kemudian mengeluarkan wang simpanan sendiri dan mengikuti kursus scuba di Perak sebelum mendapat lesen jurulatih. Unit Selam Scuba WET 69 memainkan peranan antaranya membantu Jabatan Siasatan Jenayah untuk mengesan mayat mangsa kes bunuh yang dicampakkan ke dalam lombong. Selain terlibat secara khusus semasa menerima mandat menjalankan Ops Rambo 2 pada tahun 1994. Untuk operasi di Sabah itu, mandat diterima supaya Rizal Ali yang mencabar kedaulatan negara dengan pelbagai kesalahan sehingga sanggup membunuh seorang anggota polis Marine itu ditangkap hidup-hidup. Bagi Halim, ilmu yang diperoleh sepanjang tempoh bertugas dalam pasukan WET 69 akan terus tersemat di dalam dirinya dan dijadikan sebagai pakaian dalam menyusuri baki kehidupan. Tambahnya, anggota baru yang menyertai pasukan PDRM seharusnya didedahkan dengan pelbagai misi atau gerakan keselamatan agar semangat cintakan negara dan kerjaya kukuh di dalam diri. Katanya ini sekaligus menghalang salah laku maupun masalah disiplin berlaku dalam kalangan anggota serta pegawai seperti yang terjadi pada masa ini.